Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat duduk dalam majlis ilmu pada petang ini. Semoga kita berada di bawah naungan para malaikat di tempat yang dikatakan taman-taman syurga, insya-Allah. Kita sambung bacaan kitab Tanbihul Ghafilin kita ni dalam tajuk yang berkaitan hak ibu bapa, ya. Hak kedua ibu bapa. Jadi perbincangan yang lepas kita sampai kepada ibadat untuk kita lakukan kepada ibu bapa kita. Jadi cara-cara ataupun apakah langkah-langkah ibadat yang dikatakan wajib itu untuk kita lakukan kepada kedua ibu bapa kita, selain daripada kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita juga dituntut supaya mengikut perintah kedua ibu bapa kita. Yang lebih utama sekali iaitu birrul walidain, buat baik kepada kedua ibu bapa. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, anishkur li wali walidaika ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku dan kedua ayah ibumu, ya, kepadaku engkau akan kembali. Anishkur li wali walidaika ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku dan kedua ayah ibumu, kepadaku engkau akan kembali. Surah Luqman ayat 14. Kan? Jadi Allah perintah kita supaya bukan hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kita kena bersyukur kepada kedua ibu bapa kita yang menjaga kita, ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu dia beri kita hidup, ya, maka sudah pastilah kita kena bersyukur. Kalau Nabi Muhammad SAW itu dia memberi kita memahami Al-Quran dan mengembangkan syariat-syariat yang diperintahkan Allah SWT kepada kita untuk kita dekat dengan Allah dan supaya kehidupan kita selamat di dunia dan juga selamat di hari akhirat, maka sudah pastilah kita kena bersyukur, ya. Itu juga kepada kedua ibu bapa kita, ya, ibu kita terutamanya, ya, yang mengandung kita 9 bulan, kemudian melahirkan kita, menyusukan kita pula, ya. Kemudian ibu bapa kita pula yang menjaga kita, memberi nafkah dan sebagainya. Maka sudah pastilah kedua ibu bapa ini juga kita kena bersyukur, ya. Tanpa mereka, siapalah kita, itu insya-Allah. Baik, pada malam ini saya sambung. Hari itu kita ada ibadat. Bagaimana ditunjuk cara nak ibadat, ya, kepada kedua ibu bapa kita. Saya ulang sikit, dia kata ada 10 di sana, ya. Antaranya disebut yang pertama iaitu kita kena bagi dia makan, ya. Bagi dia makan, bagi dia pakaian, ya, bagi dia pertolongan, ya. Kemudian bagi dia apa sajalah yang diperlukan, ya. Melayan dia dengan baik, ya, dengan percakapan kita, dengan tingkah laku kita, ya. Dan akhir sekali yang ke-10 iaitu kita kena doakan kepada kedua ibu bapa kita. Seperti mana yang kita doa lepas sembahyang tu, ya, Rabbi firli wa li walidayya, ya, dalam Al-Quran disebut, ya, dia kata Rabbi firli wa li walidayya wa lil Nabi, ya, Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh dan juga Nabi Ibrahim, ya, dia berdoa, dia kata Rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab, ya. Okey, kita sambung bacaan kitab kita ini. Iaitu seorang sahabat berkata, ya, sahabat Rasulullah SAW berkata, tidak suka mendoakan kedua orang tua. Itu mungkin menyebabkan kesulitan kehidupan anak. Dia kata. Jadi kalau kita tak mendoakan itu, antara punca-punca yang menyebabkan kehidupan kita itu sulit, susah, ya, kehidupan kita jadi susah. Ini antara disebutnya ni. Dan apakah mungkin, ya, memuaskan orang tua yang telah mati? Itu kita bincang tentang orang tua kita yang masih hidup. Tapi bagaimana pula kita nak beribadat kepada orang tua kita yang dah mati, ya?
Jadi itu dia kata kat sini, dia kata dan apakah dia kata apakah dikatakan mungkin memuaskan orang tua yang telah mati. Jawabnya dia kata ada tiga macam, tiga cara, ya, tiga cara disebutkan ni. Sebelum kita pergi kepada tiga cara itu, saya nak sentuh sikit tentang kesulitan bagi kita seorang anak apabila tidak mau mendoakan kedua ibu bapa kita, kan? Jadi kita ingat dulu, ya, sebab kita lepas doa saja ulama-ulama susun doa ni, kan? Antara doa yang mesti disebut iaitu doa kedua ibu bapa, kan? Itu disusun, ulama dah susun. Maka sebab itu lepas sembahyang kita berdoa, ya, kita berdoa, ya. Antara doanya itu doa itulah doa kepada kedua ibu bapa kita, ya. Jadi kita ingat dulu Sultan Johor pernah marah, ya, kepada rakyat dia yang lepas sembahyang Jumaat terus keluar tak mau berdoa, kan? Terus keluar tak mau berdoa. Saya tak tahu tahun bila, tapi saya ingatlah, ya, keluar dalam surat khabar Sultan Johor dia murka kepada rakyat dia. Dia kata kalau lepas sembahyang tu tunggulah berdoa, kan? Jadi maksudnya berdoa itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana bersyukur. Antara doanya itu iaitu doa kepada kedua ibu bapa kita, kan? Jadi itu dia. Jadi maksudnya kalau orang ni dia tak suka berdoa kepada kedua ibu bapanya, kata sahabat ini, kata ulama seorang sahabat ni, dia kata sulit hidup dia, susah hidup dia. Sulit dari sudut yang macam mana wallahu alam, dia tak tahulah, ya. Tapi dari segi rezeki kita nampak bila kita jaga orang tua kita ni, insya-Allah Allah akan bagi rezeki kepada kita. Ya, saya ada sahabat saya seorang dulu, dia lepas saja maktab perguruan, dia posting dekat Melaka. Dia kena mengajar dekat Melaka, kan. Dia ni rapat dengan mak dia, mintalah tu masa nak buat permohonan penempatan guru tu. Dia kata kalau boleh dia minta Kedah lah, dekat dengan rumah dia, kan. Tapi ada pilihan kedua, ya. Pilihan kedua dia minta Perak lah, dekat Penang ke begitu, kan. Tapi tak dapat dua-dua pilihan tu, ya. Dapat kat Melaka, kan. Jadi dia pindah hidup Melaka lah. Saya pula minta Kedah lah satu, kan. Yang kedua pilihannya dapat Selangor, pilihan yang kedua Selangor, dapat pilihan yang kedua. Dia dua-dua tak dapat, satu pun tak dapat, dua pun tak dapat. Terpelancut pergi kat Melaka sana. Tapi dia mengajar kat sana lah. Sampai sekarang menetap dia di sana, alhamdulillah, kan. Macam saya jugalah, sampai sekarang menetap di sini, kan. Jadi dia ni masa dia bertugas dululah, orang yang sangat rapat dengan mak bapak dia. Ketika dia di posting tu, ketika dia di penempatan tu, mak dia ni memang seorang lah. Bapak dah meninggal, kan. Mak dia tinggal seorang, dijagakan oleh adik-adik dia dan sebagainya. Adik-adik pun belum bekerja lagi pada masa tu, ya, dia yang bekerja. Jadi dia kata, boleh kata paling kurang dia kata 2 minggu sekali dia mesti balik, dia kata, kan. Kalau mak dia tak orang kata adik dia tak telefon ke, tak tanya dia pasal mak dia kata dia tak balik lah. Tapi kalau mak dia telefon, minggu ni apa bulan ni balik tak, dia kata dia mesti balik. Dia kata kalau mak dia tanya dia mesti balik, dia kata. Masa tu gaji baru 310. Kan, lepas maktab perguruan masa tu baru gaji 310, kan, 310 ringgit, kan. Dia balik, dia balik, ya, dia balik, dia mesti balik, dia kata. Kalau mak dia telefon dia mesti balik. Tapi dia kata dia tak rasa lah kurang, dia kata, kan. Dia kata dia tak rasa kurang, dia kata. Sampailah dia dah, orang kata dah besar lah, kemudian dah ni lah, orang kata dah lama dah berkahwin, kan. Sampailah sekarang ni dia kata itulah yang dia rasakan, dia kata. Dia kata dia tak rasa nak miskin, tak miskin sangat, dia kata, kan. Tapi tak kurang lah, ada sajalah rezeki itu, dia kata. Tapi alhamdulillah sekarang ni dia dah masuk universiti balik, belajar balik semula, dan dia keluar akhirnya mungkin pensiunnya lebih besar lah, ya, daripada sebelum dia masuk universiti tu, kan. Okey, tu cerita adalah cerita tentang kawan saya tu, kan. Mana-mana kita ni kalau jaga kedua ibu bapa kita, rasanya rezeki kita tidak kurang, insya-Allah Allah akan bagi. Juga bukan hanya setakat rezeki kita, ada juga ulasan yang mengatakan bahawa kalau kita ni bagi nafkah kepada orang yang bertanggungjawab kat atas kita lah, ya, orang bertanggungjawab yang kita bertanggungjawab kat atas kita, misalnya isteri kita, anak kita laksanakan tanggungjawab kita dengan bagi nafkah dengan baik, ya, kepada mereka itu, alhamdulillah, insya-Allah, ya, Allah tak